Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran sekali lagi di Rumosa Channel Podcast Pilihan Anda. Dan hari ini kita akan mengadakan rakaman untuk siri kedua kita, yang mana saya menjemput seorang sahabat saya, sahabat rapat saya. Tetapi sebelum saya memperkenalkan beliau, saya nak mengungkap kembali kisah kami pada 2016 sebenarnya, pada tanggal 17 November 2016, di mana saya bersama beliau dan 10 lagi orang rakan, kami telah pergi ke Iran untuk mendaki gunung, dan di mana dalam pendakian tersebut ia berakhir dengan tragedi di mana dua orang rakan kami telah meninggal dunia akibat kemalangan di atas gunung tersebut. Dan tragedi tersebut mendapat satu liputan yang agak meluas di Malaysia. Tetapi sebenarnya sebelum tragedi tersebut berlaku, ada tragedi yang lebih awal lagi berlaku, di mana tetamu saya pada hari ini, beliau akan menceritakan sendiri apa yang berlaku sebenarnya terhadap diri beliau. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan Rosliza Saad ataupun lebih dikenali sebagai Ija. Assalamualaikum Ija, apa khabar? Waalaikumsalam Sihat, warahmatullahi. Alhamdulillah. Ceria Sihat. nampak. Ceria. Okey lah. Ni jiran saya. Walaupun jiran tapi dah lama tak jumpa kat sebenarnya. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing Yeah. Okey Ija. Jadi tanpa melengahkan masa mungkin Ija boleh ceritakan serba ringkas apa sebenarnya yang berlaku ketika pendakian di Gunung Damavan pada bulan November 2016 tu. Oh. Lama kan? Dah berapa tahun dah? Dah 6 tahun. 6 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sekejap je. Kira jajah 2 lah kalau ada anak masa tu kan. 8 tahun. 8 tahun bukan satu masa yang singkat. Ada orang 8 tahun tu dia lupa. Tapi perkara ni perkara besar untuk kita kan. Kita pergi Damavan tu sepatutnya autumn. Kan? Betul. Autumn. Tapi kita direzekikan dengan awal Early winter. early winter. Macam mana nak mula? Masya Allah. Kita pergi 12 orang, balik 10 orang. Betul. Hari pendakian tu sendiri dah menunjukkan tanda-tanda, tapi kita tak sedar. Betul tak? Betul. Sekarang bila kita tengok lepas kejadian tu, kita nampak ada tanda-tanda. Tapi masa kita melalui proses tersebut, kita tak perasan. Actually pendakian ke Damavan ni macam setiap pendaki-pendaki lain, dia nak increase, dia nak upgrade gunung-gunung dia kan, daripada 4,000 naik 4,500, naik 5,000. Jadi pendakian ke Damavan ni sebenarnya untuk saya sendiri, saya nak upgrade lah ke 5,600. Sebuah gunung berapi tapi ada snow cap. Jadi macam mana nak cakap, kita punya preparation untuk naik ke Damavan tu memang well equipped lah. Kita dah training gunung-gunung Malaysia yang dikenali sebagai gunung-gunung yang teknikal. Kita dah training dekat Indonesia. Jadi kalau Ija ingat 2 bulan sebelum kita naik ke Damavan, kita pergi ke mana? Indonesia kan? Kita pergi Siguniang. Kita pergi Siguniang. Kita pergi Siguniang. Siguniang kita naik 5,200 meter. 2 gunung kan? Kita naik 5,200 meter. Jadi macam mana nak cakap ya? Sehebat mana pun kita merancang, tetaplah perancangan Allah tu lebih apa orang kata? Lebih hebat, betul. Jadi apa sebenarnya yang berlaku kat Ija masa pendakian tu sebenarnya? Okey. Hari pertama kita sampai ke masjid. Masjid tu kita bermalam di masjid kan? Masjid tu di Camp 2. Di Camp 2. Okey, so esoknya naik ke base camp. Daripada masjid tu sendiri, kita sampai tak ada salji, kosong, cantik. Betul. View Cuaca kan? sangat cantik. Dengan ada sunset apa semua. Esok pagi kita bangun penuh salji. Betul. Kan? Tak perasan pun. Kabus. Langsung tak nampak dalam jarak beberapa meter je. Jadi kita delay kan nak naik tu. Actually arwah Ramli
arwah Ramli pun buat solat hajat malam tu. Ramai-ramai kan. Betul. Betul tak? Macam ingat-ingat lupa. Adalah. Berdoa lah minta cuaca elok. Tapi esok pagi tu direzekikan dengan salji awal. Lepas tu dengan jarak penglihatan pun tak nampak sangat. Tapi kita proceed juga pergi ke camp seterusnya. Camp 2. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok camp 3. tiga. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya pendakian kita dari camp 2 ke camp 3 tu dia dah terlewat sebenarnya. Betul. Sebab disebabkan oleh cuaca maksudnya kan. Jadi kita mendaki tu pun dalam keadaan yang sejuk, sekejap sejuk, sekejap panas. Betul tak? Tapi apa ya yang terjadi kat saya masa tu? Mungkin kita trekking, badan saya tak rasa sejuk. Badan ni saya cerita apa yang saya rasa masa tu. Badan saya tak rasa sejuk, so saya buka jaket. Dalam saya pakai inner yang layer 2 layer je. Sedangkan orang lain pakai 3 layer kat dalam. Anggaran masa tu pukul berapa ada rasa macam tu? Sebab kita mulakan pendakian lebih kurang pukul 11. Saya ingat yang last kali 11 pagi. saya 11 pagi. Masa tu dah nak masuk maghrib. Okey. Petang. Jadi Dah nak pukul masuk 6 maghrib. petang lah. Kejadian tu lah, saya cerita kejadian tu dah nak masuk maghrib. Jadi kita berhenti dekat belakang batu tu. Yang saya ingat last kali saya berhenti duduk untuk pakai jaket. Tapi masa tu siapa ya kat belakang saya? Amy. Dia cakap you dah jatuh dah, dia kata. Masa tu tak sedar? Masa tu dah tak sedar lah. Okey. Last kali yang ingat duduk nak pakai jaket. Tu je. Masa tu kita agak jauh lagi nak sampai ke camp 3 tu sebenarnya. Seingat yang Kicok cakap 200 meter. Maksud dia nak sampai? Dah nak sampai. Kalau 200 meter maknanya dia lepas maghrib dah. Kita sampai tu dia lebih kurang dia dekat pukul 7 lebih pukul 8 biasanya kita sampai ke camp tu. Masa tu yang Kicok cerita lama sebab pengsan. Okey. Last kali ingat duduk nak ambil jaket tapi sebenarnya dah pengsan. So Kicok turun. Kicok tak tahulah dia tepuk-tepuk lah tu. Okey. Sebab saya tak tahu apa yang berlaku kat belakang. Sebab dah sampai kan? Saya sampai dalam keadaan PY. Because saya personally pun sebenarnya struggle untuk sampai. Jadi masa tu dah tak boleh nak. Masa tu I was just need to help myself. Betul. Fokus kat diri saya. Jadi apa yang berlaku kat belakang tu saya minta tolong orang lain lah yang in charge. Masa tu Kicuk ada, arwah Pak Said ada. Diorang yang sampai awal dia turun bawa balik kan. Masa tu dekat belakang Amir dengan arwah Ramli. Betul. Masa tu sebab dia berhenti solat. Ingat lagi. So lagi 200 meter tu Ija naik. Naik sendiri ke atau macam mana? Tak. So, Kicuk dengan arwah Tuan Said seret je. Papa. Papa. Lepas tu dia kata nak angkat berat sangat belajar, dia kata. Tapi masa tu sedar masa tu dah sedar lah. Masa dah sedar tu ingat apa yang berlaku? tak Tak ingat? Tak ingat. Okey. Sebab dah sampai camp tu baru tanya kat Kicuk, kenapa macam ni kan. Dah sampai dia hantar kat bilik tu, barulah macam kat mana aku ni. Okey. Sepanjang naik tu macam tak tahu pun dia buat macam mana. Jadi according to Amy, dia cakap Kicuk tepuk-tepuk lagi kan. Tapi masa sedar tu esoknya memang rasa sakit jugalah. Kat pipi kan, kena tampar lah tu. Kicuk kata merasa aku tampar sekuat hati kan. Yelah, buatlah apa pun janji sedar balik. Cakap macam tu. So macam tu lah. Sebabnya kat mana ya? Dah sampai bilik tu. Kita satu bilik sebenarnya. Kita jiran katil. Masya Allah, tak ingat. Lepas tu rasa nak buang air. Lepas tu nak bangun tak boleh. Masa tu panggil Kak Jaja. Kak Jaja, saya nak buang air tapi saya tak boleh nak bangun. Kak Jaja kata kram kot kaki. Tak. Saya tak rasa apa-apa langsung kat kaki. Kebas ke? Dia picit-picit. Malam tu Malam tu. Dia tekan kaki. Tak kata, tak rasa. So dia bawa. Tak.
dia potongkan botol. Hmm. Dia potongkan botol. Lepas tu buat air. So rehat lah malam tu kan, tukar baju semua kan. Tak nampak apa-apa kan. Betul. Duduk Kicuk bagi apa ya? Kicuk bagi ubat. Sebab kita ada 2 orang doktor dalam ekspedisi kita. Masa tu Dr. Arfah pun datang dengan Dr. Zamri. Dr. Zamri pun dia advice lah sikit-sikit kan, bagi Diamort kot masa tu. Sebab dia kata ada symptom of AMS. Tapi tak tahu lagi pasal kaki ni semua. Ingat kan memang Masa tu rasa tak kaki tu? lah. Tak rasa. Tak rasa. Tak rasa. Lepas tu nak tukar pakaian. Lepas tu dia rasa macam kebas yang sakit tu. Yang tahu tak, yang kalau kebas yang kalau sentuh sikit tu rasa macam nak marah orang tu kan. Yang macam tu. dia menyucuk-nyucuk. Kata. Cakap, ni bukan kram ni kan. Ni macam sakit je kata. Tak boleh nak bergerak sikit pun sakit. Tapi kena tukar jugalah baju sebab sejuk. Lepas tu nak pergi makan pun tak boleh. So masa tu yelah kawan-kawan lah bagi cekodok apa semua kan untuk energi lah. So rehat. So untuk malam tu basically saya pun tak berapa ingat pasal saya pun pewai juga sebenarnya. So malam tu makanan dihantar lah. Makanan dihantar, air semua, nak buang air pun orang sediakan. Tapi surprisingly kalau Ija ingat, pagi besoknya Ija bangun. Kan, Bangun. Ija berjalan, kan? Boleh ambil gambar kat luar. Sebab dia rasa yang kebas yang Hilang. yang mencucuk-cucuk tu reda. So kaki tu ada rasa balik? Ada. Okay. Maybe sebab malam tu dah makan ubat kan. Esoknya tu boleh keluar, boleh pergi buang air, boleh ambil video kat luar, boleh ambil gambar. Sebab saya ingat pagi besoknya tu kita lebih kurang daripada 12 tu rasanya lebih kurang dalam 9 orang Pergi kita buat acclimatize. acclimatize kan. Betul? So basically Ija, Kak Jaja dan juga Panglima. Panglima Stay tinggal. dekat Camp 3 kan? Amir. Ramai. Okey, berempat So jadi you all keluar bergambar semua kan? Keluar daripada camp, pergi kat bukit tu, salji, bergambar semua kan? Hilang AMS. Hilang AMS kaki semua rasa macam sihat lah. Dia rasa kebas-kebas je. Oh, rasa kebas-kebas. Yang mencucuk-cucuk tapi tu keluar tu jalan sendiri lah. Kak Jaja pegang. Pegang, tapi boleh jalan sendiri? Boleh. Boleh berjalan, okey. Lepas tu malam tak sampai malam. Petang tu dia slowly sakit tu hilang. Deria pun hilang terus. Okey. Saya ingat sebab lepas kita habis acclimatize, kita balik dan Kicuk pergi dapur, dia masak. So bila Kicuk kata, okey, makanan dah siap. So saya pun masuk, saya kira Ija. Saya ingat lagi this moment. Kata, Ija bangun, jom lunch. So Ija bangun, Ija kata, Pat, aku tak rasa kaki aku. I still remember that moment, okay. So Ija kata, aku tak rasa kaki aku. Aku kata, kau tak rasa macam mana? Dia kata, kaki aku ada ke tak ada, aku tak tahu. Ija kata macam tu kan. Jadi apa saya buat waktu tu, saya tumbuk sekuat hati tau. Ya ke? Yes. Saya tumbuk kaki Ija, tapi dia kata tak rasa apa-apa. So saya kata, okey, tak apa Ija, cuba bangun. Okey. Saya angkat Ija, kita bangunkan Ija. Ija boleh berdiri hanya berpegang kepada katil tu saja. Maknanya kekuatan tu kat tangan je. Kekuatan kat tangan. Ya Allah, tak ingat. Okey. Bila nak suruh jalan, Ija kata tak boleh angkat kaki sebab you tak rasa kaki you. So, suruh you baling balik dan saya betul Kicuk keadaan Ija masa tu. Ya Allah. Tak ingat ni. Tapi ada. Yang berdiri pegang tu ingat. Yes. Lepas tu baling Tumbuk sekuat hati Tumbuk sekuat hati. Tumbuk masa baling lagi sebenarnya. Masa bila kata tak rasa tu, tumbuk nak bagi rasa tapi memang kata memang tak rasa. Kata okey, cuba berdiri, kita pergi ke tempat makan. Ija tak boleh nak gerakkan kaki. Ya Allah. So then by that time saya tahu something is wrong and it's seriously wrong. Okay, so kita kata okey lah, Ija baring balik dan kita deal with it accordingly masa tu lah. Allahu Akbar. Okay. Bila cerita pasal ni boleh tak nak relate sikit dengan kejadian Denali recently? Boleh. Arwah Ajoy. Arwah Ajoy pun dia tak boleh berjalan. Masa on the way turun, Pak Am bagi tahu Ija, Ajoy, masa tu kita tak tahu lagi dia ada ke tak ada. Ajoy jadi macam Ija, tiba-tiba tak boleh jalan. Second chance. Okay, second chance rezeki masing-masing kan. Okay. So berapa hari Ija berada di Camp 3 masa tu? Ingat tak? Ke dah tak lost count of days? Hari
yang hari acclimatize tu yang tak boleh berjalan tu kan. Tu hari kedua kita. Okay. Lepas tu malam tu, esoknya pergi naik summit. Betul tak? Betul. Yang lain-lain naik summit. Yes. And the things happen lah. Pada dua arwah tu. So esoknya That was baru kita 21st turun. November. Ya. Esoknya kita turun 17, 18, 19, 20, 21. 3 hari. Ya. 3 hari saya lumpur atas gunung. 3 hari Ijaz Masya Allah. lumpur atas gunung So terbaring sahaja kan. Sebenarnya benda-benda ni bukan macam mana ya. Saya cuba tak nak ingat. Dia macam berat sebenarnya. Okey. Sebab tu bila saya nak pergi Ija, nak jemput Ija ke podcast saya ni, saya beritahu dia dulu. Ija, nak panggil Ija untuk jadi guest kepada podcast Romosa dan kita akan bercakap tentang isu ni, perkara topik ni, sama ada Ija okey ke tak okey. Dia kata okey, baru kita buat podcast ni. Kalau tak okey, kita tak nak buat. Sebab kita faham kita bermain dengan emosi semua. Okey. Tapi saya nak Ija ceritakan pula masa, so basically 3 hari. 3 hari dalam keadaan paralyzed. Paralyzed bukan satu badan kan, basically Separuh badan. pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah 3 hari paralyzed di ketinggian 4,300 meter. 4,300 meter dengan cuaca yang negatif sebenarnya masa tu. Kan. Jadi cuba Ija cerita pula hari ketiga tu nak turun ke bawah. Sebab saya tak ada masa tu. Saya dan Kicu kita stay for one more night di camp 3 masa tu. Okay. Bila jadi macam tu dekat saya, sebenarnya saya tak adalah fikir sangat pasal diri saya. Saya lagi risau pada yang 2 orang tu. Okay. Sebab saya rasa macam saya punya sakit masa tu temporary je kot. Bila turun kita faham. Hopefully kita boleh. Saya akan rasa baliklah kebas-kebas tu and boleh jalan macam yang second day tu. Jadi saya tak terlalu memikirkan sangatlah pasal saya. Saya lagi risau pada leader yang nak buat decision pasal yang 2 orang tu tak balik kat camp. Jadi dengan dekat Bargah camp fuse terbakar, ingat tak? Kan? Jadi saya turun tu dengan menggunakan Macam mana jatuh? keldai. Dia orang balut macam beg dekat keldai. Lepas tu Siapa angkat Ija naik ke keldai tu? AJ. AJ? Ha. Pikul? AJ dengan siapa nama dia ya? Yusuf ke nama dia? Yusuf rasanya. Oh, dia yang apa? Penjaga penjaga shelter kedai tu. Oh, penjaga kedai tu. Dia happy. Dia seronok betul dapat angkat. Maybe dapat angkat perempuan ke kan. Angkat letak atas kedai, dia balut dengan guni, lepas tu diikat. Dia balut tu balut Ija ke atau balut Ija dekat keldai? Dia mula-mula dia macam selungkupkan macam tu tau, kedai. Lepas tu kita baring atas kedai tu, tangan kat bawah macam tu. Cakap So maknanya macam Ija menyarap atas keldai tu? Macam menyarap atas kedai tu kan. Macam ini kalau sampai bawah ni satu badan lumpur ni. Lepas tu AJ cakap tak boleh macam ni, kena duduk and diikat kaki je. So kat bawah tu memang diikat lah dengan diikat kaki tu, diikat supaya tak bergerak. Tak bergerak. Diikat dengan sarungan guni dia, dengan selimut dia tu semua kan. Lepas tu dia sarung dengan itulah selimut yang dekat base camp tu. So turun lah dengan kedai. Masya Allah, mahal. Betul. Mahal. 1,200. Dia punya kos? 1,200 berapa? 1,200 lebih lah. Masa tu USD tak mahal lagi. In USD? Wow, saya Kan? tahu. Yang tu saya tak tahu. Seriously. Yang tu saya tahu. Sebab apa Sebab masa tu kan saya kata tadi, apa nama ni, kita ada satu tragedi lebih besar sebenarnya berlaku, di mana 2 orang sahabat kita hilang. Dan pada ketika Ija turun tu, mereka masih lagi hilang. Dan saya dan Kicuk ni sebenarnya lebih memberi tumpuan kepada usaha nak mencari dan menyelamatkan mereka ni. So Ija ni saya basically maksudnya kita lepaskan kepada yang lain-lain itulah untuk handle. Betul, sebab jadi ada doktor sama masa tu kan. Betul. Jadi turun tu satu grup turun dulu sebab kedai kan laju kan. Saya dengan AJ je lah. Saya, AJ, Yusuf tu dengan kedai, dengan barang-barang yang lain. Barang-barang lain semua letak atas kedai. Jadi macam kelakar lah masa sampai kat bawah tu.
embassy dah ready. Lepas tu Red Crescent pun dah ready. Masa sampai kat bawah tu Yusof tu selfie. Okey. Selfie, dia cakap okay, yang hilang dah jumpa. Dia bagi tahu Okey. kawan dia. Dia kata yang hilang tu saya. Okey. Tapi So, dia tak dia bagi ingatkan, tahu lah. dia diingatkan macam lah. tu. Dia tak tahu yang hilang tu ada 2 orang sebenarnya. Dia dah orang belum kata dijumpai. yang hilang tu dah jumpa. So sampai bawah tu dia orang tepuk tangan. Dia tepuk tangan. Alhamdulillah macam tu. Tak faham lah dia orang cakap Tak apa. faham. Lepas tu pergi ke rumah arwah Mustafa. Settle. Sepanjang balik tu escort by kita punya embassy. Okey. Sampai kat airport. Kat airport pun dia orang dah prepare wheelchair semua. Bagus lah, sangat bagus embassy. Okey. Prepare wheelchair, lepas tu dengan airline apa semua sampai kat KL IA. Okey. Now bila sampai KLIA, this is the moment of truth sebenarnya. Sebab bila kita di sana di Iran, kita masih lagi memberi fokus dengan apa yang berlaku dengan sahabat kita dua orang ni. Betul. Yang masih lagi belum dijumpai lagi masa tu. Kita sibuk. Betul. Kita sibuk dengan keadaan di sana. Kita tak fikir pasal kita sangat. Betul. Dan bila once you touch down, that was the moment of truth sebenarnya untuk Ija. Kan? So saya nak tanya, apa perasaan Ija masa tu? Dan bagaimana penerimaan keluarga? Saya selama saya beraktiviti outdoor, adventure apa semua, saya pergi airport sendiri. Of course lah, ada trust daripada family, daripada husband kan. Dia kata okay lah pergi sendiri airport apa semua. Tapi bila yang tragedi kali ni, yang bagi tahu dekat husband saya kan, ambil Ija kat airport kan. Masa saya WhatsApp dia, saya kata dengan dia, Ija suruh ambil kat airport. Ija suruh ambil kat airport. Okay. Dia tanya tau. Dia tanya, kenapa? Saya kata dengan dia nak manja-manja lah tu. sebab kita pun tak boleh nak beritahu keadaan sebenar. Sebab dia dekat sana, kita tak tahu nanti apa penerimaan dia, macam mana dia punya reaction. So kita kena kawal, kita kena contain information sampai ke sana. Jadi saya kata dengan dia, Ija nak bermanja. Saya bergurau dengan dia lah. So tapi dia dah rasa something wrong sebenarnya. Sebabnya dia kata mesej masuk kat rumah rosak tiba-tiba dia kata. Okay, sampai je kat airport tu tolak. Saya tanya, dia ingatkan masa tu macam terseliuh ke apa ke, tak serius lah. Masa tu masih lagi ke bas Tak rasa apa-apa dah masa tu. Yalah, okey, tak rasa apa-apa dah. Tak rasa apa-apa dah. Lepas tu sampai dekat depan dia, dah ambil beg apa semua. Dia kata bangunlah, nak salam kan. Lepas tu cakap, kita tak boleh bangun. Pinggang sampai kaki tak rasa apa-apa. Masa tu muka dia berubah. Dia kata okay, straight away hospital. Sebab maybe knowledge dia sendiri, dia dalam bidang sport science kan. Dia tahu kenapa macam tu. Jadi sepanjang daripada airport sampai hospital tu, dia tak tanya apa-apa. Dia diam je. Maybe dia fikir apa-apa lah. Saya je lah yang cakap ni, bercerita apa yang berlaku dekat Damavan. Lepas tu sampai je KPJ Ampang Puteri, rush to emergency. Dia bagi tahu doktor semua. First soalan pada doktor, you boleh kencing tak? Saya kata boleh. Boleh buang air besar, buang air kecil? Dia kata boleh. Lepas tu doktor macam kerut dahi. Dia kata okay, kita buat x-ray. Buatlah x-ray apa semua. Dia kata kes ni sepatutnya kalau paralyzed daripada pinggang sampai kaki, buang air memang tak rasa. Kalau buang air tak rasa tu memang terus masuk operation. Something with the lumbar lah. Lepas tu masuklah ward. Masuk ward tu lah, momen masuk ward tu lah yang baru saya realise saya sebenarnya lumpuh. Penerimaan Ija masa tu, okay, because you berada dalam keadaan tu lebih kurang dah almost a week masa tu masa masuk hospital tu dah 4-5 hari lah dalam keadaan macam tu. Dan bila masuk hospital, dekat hospital tu baru you rasa aku lumpuh sebenarnya. Aku lumpuh kan. Kita OKU lah kan. Penerimaan masa tu macam mana? Diri sendiri, sukar ataupun in denial, macam mana? Saya in denial. In denial. Masa tu
saya masih lagi percaya yang benda ni temporary. Temporary. Ha. Okey. Walaupun doktor cakap kita tak jumpa punca. Kita tak tahu pun apa Sampai sebab sudah tak jumpa punca? ada. Ada punca lah. Okey, nanti Ija ceritakan sikit apa punca dia. Masa awal-awal tu macam ramai kawan-kawan datang ingatkan kena frostbite ke apa semua kan. Bila time kawan-kawan datang tu happy lah, tak fikir sangat. Orang bertanya pasal update kes yang dekat Damavan tu. Tapi bila kawan-kawan balik, dia datang. Dia datang. Aku ni cacat kekal ke? Macam-macam benda yang datang bermain dekat fikiran. Cacat kekal ke? Macam mana dengan anak? Macam mana dengan kerja? Alhamdulillah masa tu company very supportive. Okey. Diorang in fact masa tu dalam proses pindah office, diorang siap buatkan ramp masa untuk wheelchair. Lepas tu diorang buat OKU punya toilet apa semua kan. Dalam hati masa tu, ya Allah, diorang ni nak aku kekal ke OKU kan? Sedih? Rasa sedih ke? Tak tahu nak cakap masa tu. Ija nak dilayan seperti orang biasa sebenarnya. Betul, orang betul. normal. Kan? Adakah masa tu masih lagi dalam peringkat denial? Ya. Okey. Saya memang sepanjang masa denial cakap aku baik ni kan. Sebabnya kan masa tu ada rasa kebas-kebas. Tapi yelah, banyak teknologi sekarang kan yang kita boleh cari alternatif untuk sihat. Tapi sampai hari ke-8, hari ke-12. Hari ke-12 tiba-tiba saya demam. Okey. Demam, lepas tu doktor tak bagi visitor datang lah. Doktor cakap ada silent stress. Dia kata, sebab saya terlalu positif, nak sihat, tapi kita tak jumpa punca. Banyak sangat test sampai stres. Masa tu BP naik, apa semualah. Berapa lama ke hospital masa tu? 15 hari. 15 hari. Ini kita cerita pada hari ke-12 tadi. Hari ke-12. Hari ke-12 baru demam. Okey. Hari ke-12 tu baru demam. Tapi minta keluar hospital tu, sebenarnya doktor tak bagi lagi keluar. Hari ke-15 tu minta keluar sign surat lah untuk second opinion. Okey, minta second opinion. Okey. Pergi hospital lain pula. Pergi hospital lain pun still tak ada jawapan. MRI pun berapa kali buat MRI. Semua normal. Semua normal. Masa dia orang check masa semua ada. Sampai satu tahap tu dia orang buat satu group in between Dr. KPJ, HUKM dengan Sport Medicine hospital untuk cari punca. Dr. Azamani pun ada datang. Okey. Dia pun cakap macam tu pakar tu. Macam rare sangat ni, dia kata kan. Kenapa? Sebabnya bila check masa movement ada, tapi signal tak sampai. Dia orang sampai bawa saya jumpa psychiatrist. Okey. Sama ada terlalu stres dengan keadaan ke, terlalu terkejut dengan kejadian dekat Damavan ke. Masa tu cakap aku gila. Kan? Macam kenapa? So aku lumpuh ni, lepas tu aku jumpa psychiatrist. Kenapa kena jumpa psychiatrist? Dia orang ingat aku gila ke? Macam make up story ke? Macam-macam lah bermain kat fikiran kan. Dah satu hal nak kena jumpa untuk mental health lah. Okay. So buat test semua dekat HUKM semua pass. Tak ada mental issue. Everything is normal. Everything is normal. Sampailah satu masa Dr. Anwar Suun. Dia cakap dekat Fizi, dia kata, Fizi cuba bawa pergi chamber. Okay. Bawa lah dekat Tepi Wangsa. Buat Hospital beberapa Angkatan kali. Tentera. Buat beberapa kali, dan barulah ada rasa. Okay. Kat situ So lah. apa dia diagnose sebenarnya masa tu? Dia kata masa pengsan tu, Pingsan yang mula-mula tu? Okay. masa pengsan yang mula-mula tu, Masa hari naik ke camp 3 tu? oksigen tak cukup, so dia membentuk bubble dekat spine. Oh, okay. Itu je, tapi tak nampak. Tapi bubble tu dia tak pecah-pecah Tak pecah-pecah. Sebab tu masuk chamber baru pecah. Okay. So doktor masa tu cakap, kita tak tahu apa punca saraf you tidur ke apa semua. Sebabnya movement tu ada. Dia orang check yang letak C4 kat kepala, sambung kat kaki apa semua. Signal tak sampai. Itu je punca. Signal tak sampai. Okay. Jadi tak boleh nak bagi arahan untuk bergerak. I see. Yang mula-mula sekali bergerak adalah jari kelingking.
Cuba macam duduk diam-diam, gerakkan jari kelingking kaki. Boleh tak? Cuba. Boleh tak? Tak boleh kan? Tapi yang first movement daripada jari kelingking. Okey. Dia bergerak sendiri. And dia bergerak tu non-stop. Tapi masa tu dah rasa kaki belum? Belum. Belum lagi. Jari tu bergerak, tak boleh nak Stop. suruh stop pun. Maknanya tak boleh kontrol. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Lepas tu, before tu, doktor cakap macam ni. Masa nak keluar daripada yang second hospital tu, doktor cakap, you boleh sembuh, tapi kita tak tahu bila. Sebab bubble tu too small, dia cakap. Nak bedah pun, no point. Tunggu dia resolve sendirilah. Tapi it could be 1 year, it could be 6 months, it could be 4 years, dia cakap macam tu. So, berapa lama tempoh sebenarnya yang Ija paralyzed? Totally on wheelchair 4 bulan. 4 bulan on wheelchair. Sedih tau. Sebabnya masa dia kata, you boleh sembuh, tapi kita pun tak tahu bila. Tapi masa tu, sebelum pergi ke chamber tu, identify the root cause semua tu, dan bila doktor kata okay, you boleh sembuh, tapi it takes time, tak tahu bila. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Masa tu you mungkin rasa ada harapan. Okay, walaupun sebelum tu you dah rasa macam okay, aku ni OKU ke, kan? But then bila doktor cakap macam tu, you rasa ada harapan. Tapi in between that, dalam tempoh antara dua ni, kan, pernah tak rasa macam give up? Masya Allah. Ada. Especially masa tu dah dapat jemputan daripada kita punya senator. Okay. Ras Adi Barazi. Okay. Saya panggil Kak Ras je lah. Keluar je hospital Ampang Puteri tu, Kak Ras jemput. Masa tu dia ada buat event. Panggil apa ya? Untuk OKU punya community lah. Yes. Saya ingat lagi benda tu. Ada keluar tu, ada saya tengok gambar kat Facebook rasanya. Masa tu macam, ya Allah, aku dah tak boleh nak sembuh ke ni kan. Masa tu Kak Ras datang, dia peluk, dia kata, Ja, tak kenal pun sebelum ni, tak tahu pun. Tapi Ija kenal dia lah. Of course lah kan, kita kenal dia kan. Lepas tu rasa macam rupanya kes ni meluas. Masa tu saya tak buka Facebook. Saya tak buka social media untuk menjaga hati sendirilah dengan mental kan. Rupanya dia jemput tu melalui FB. Dia cakap kita kena naikkan community OKU. Dalam hati saya masa tu, maknanya aku ni tak boleh sembuh lah kot kata. Ke dia ada kontak dengan doktor, cakap aku ni dah memang tak boleh sembuh sebab tak jumpa punca. Tak jumpa punca, macam nak rawat. Setuju lah. Rasa macam ya Allah, sedih je kata, hidup aku atas wheelchair je lepas ni. So dia cakap dah kat husband kata, tak apalah, kahwin je lah lain. Gurau ke serius? Masa tu serius. Serius. Okay. Tapi dia tak take it seriously lah kot. Dia anggap gurau je tu. Gurau. Nasib baik dia gurau. Kalau dia ambil serius, payah juga tu kan. Okay. Penerimaan keluarga sendiri, maknanya keluarga dari segi keluarga Ija, mak, adik-beradik, suami, anak, macam mana? Mertua, penerimaan mereka macam mana masa tu? Ada tak macam menyalahkan, itulah, tak ada kerja pergi naik gunung lagi? Ada tak? Betul? Itulah kata. Elok-elok je dekat atas darat. Sibuk lagi nak naik gunung apa semua. Nak tunjuk apa je tu kan. Sebenarnya cakap kat diorang, tak ada nak tunjuk apa-apa pun. Tu kepuasan diri sendiri kan. Kita pun tak jangka benda-benda yang berlaku sebab kita dah prepare. Jadi of course lah kena marah. Kena marah dulu. Baru datang kesian tu. Tapi dia orang support lah. Dia support. Very supportive lah. Very supportive. Dua-dua belah pihak. Dua-dua belah pihak Dan suami dan anak pun very supportive. Very supportive. Sangat-sangat tak ada pilihan. Tak ada pilihan kan. Okay. Itulah, kalau kita tengok kan, ujian yang melanda tu, dia sangat berat sebenarnya untuk Ija masa tu. Kan. Tapi kalau you nak tengok from another perspective, Ija dah berada dalam dua dunia yang berbeza. Kan, kalau kita nak bercakap pasal OKU, Ija dah berada di dalamnya. Betul. Dan melaluinya, dan mungkin sempat untuk menyelami perasaan mereka. Betul. Sebab tu sampai sekarang
OKU ni macam mana? So dear to me. Okay. Jadi kalau ada apa-apa program, diorang masih invite lagi. Masih lagi invite? Masih invite lagi. Okay. And saya pun pergi at cergas dengan Kenapa? NGO. Saya Okay. pergi at cergas dengan NGO. Okay. Hmm. Okay. Itulah siapa sangka kan satu trip pendakian gunung yang kita merancang untuk semuanya berjalan lancar kan, tetapi berakhir dengan bukan satu tragedi tetapi dua tragedi. Tragedi pertama kita kehilangan 2 orang sahabat, dan tragedi kedua di mana Ija paralyzed separuh badan selama 4 bulan. Dia merubah kehidupan saya lah sebenarnya. Peluang kedua. Antara peluang kedua. Okey, bila merubah kehidupan ni, macam mana Ija adjust kehidupan pergi sebagai seorang sihat, balik sebagai seorang OKU. Macam mana Ija adjust kehidupan tu? Ini selepas keluar hospital. Dalam hospital is okay, you are treated by the doctor, by the nurses, for that 15 days you atas katil semua kan. Bila you balik rumah, you have to, Ija kena buat semuanya sendiri. Saya ada kawan-kawan juga yang sangat-sangat supportive. Bila suami pergi kerja, ada kawan yang datang. Ada Jaga. kawan datang kat rumah jaga. Jaga. Sampai satu tahap saya kata, "Wih, cukuplah bagi aku bergerak sendiri supaya aku boleh adapt dengan keadaan aku sebagai OKU." Tapi diorang macam, "Tak boleh je," kata. "Kita orang kena ada." Actually ada satu insiden. Kejap, masa ni Kat dah rumah. pergi ke Chambers tu ke belum? Belum. Lagi. Chambers ni bila? Hari ke, actually bulan kedua. Bulan kedua. Okey, so lama jugalah gap sebelum tahu ada harapan. Okey. Actually ada satu masa tu saya ni suka mencuba. Okey. Itulah. Jadi saya paksa husband pergi kerja. Kata, leave me alone kat rumah. Dia of course lah tak nak kan. Yes, Tak ada nak risau. apa-apa kan, risau. Masa tu sampai bergaduh dah. Tak apa, saya boleh kat rumah seorang-seorang kata. Sebab masa tu macam in denial. Kan, nasihat, nak cuba juga. Pergi toilet 6 jam saya dalam toilet. Tak boleh nak keluar pun sampai dia balik kerja. Dia balik kerja tu saya kat toilet lagi. Tak boleh nak bergerak pun. So pergi toilet dengan wheelchair? Saya pergi toilet dengan wheelchair. Tak. Dia hantar kat toilet. Saya cakap tak apa, pergilah kerja, nanti saya keluar sendiri. Okey. So maknanya dihantar ke toilet dan dia balik. Saya masih lagi dalam toilet. Puasa lah itu. Kan, nak cakap bodoh sombong pun ya juga kan. Tapi itu adalah antara yang ikhtiar ke tak tahulah yang saya nak push diri sendiri. Pushing factor. 6 jam dalam toilet. 6 jam dalam toilet. Okey, so 2 bulan selepas tu, pada bulan kedua, Ija pergi ke Chambers tu di hospital ATM kan? Dekat Setiawangsa. Okey. Dan diberikan harapan. Walaupun harapan tu diberikan tidaklah menjanjikan benda tu akan berlaku. Maknanya yang Ija akan pulih. Tapi doktor kata boleh pulih 6 bulan ke setahun ke kita tak tahu. Okey. Pada ketika itu Ija, tapi seperti Ija kata tadi, Ija kind of dah accept the fact that you may be OKU. Okay. Tapi bila doktor cakap macam tu, apa perasaan Ija? Adakah macam nak berharap lagi ataupun tak nak letak harapan? Kalau ada, kalau tak ada, apa sebenarnya Ija rasa masa tu? Betul. Actually bulan kedua tu dah rasa macam tak apalah, accept je lah. OKU. Dah masa tu dah start cari info macam mana nak register dengan JKM apa semua untuk dapatkan kad OKU kan. Tapi family cakap cuba pergi. Kali pertama tu pergi tak ada sinar apa-apa kan. Cakap tak jadi pun. Lama kan duduk dalam chamber tu. Tak jadi apa-apa pun kata. Lepas tu dia bawa pergi fisio, bawa pergi mana lagi. Masa nak pulih tu, bawa lah pergi urut mana-mana. Orang cakap tempat urut ni okey, tempat urut sini okey. Maknanya mana orang cakap pergi je lah. Untuk aku pancur ke, apa ke, urut ke, semualah pergi kan. Okey. Sampai yang pergi yang chamber tu pun
tak baik pun. So macam okay lah, Kind of aku lost hope. hilang harapan lah. Tapi bila tengok Facebook, tengok balik gambar-gambar kan, Gambar-gambar masa sihat lah. masa sihat kan, aku kena sihat balik. Lepas tu dah ada trip lain yang menunggu masa tu. Kat situlah memberikan kekuatan untuk saya nak sihat balik. Tak kira nak sihat juga. And merangkak dulu ke, menerap dulu ke, memang itu macam kena start semula lah. Berjalan menerap tu kan, macam baby tu. Macam baby lah. Ya, macam baby, cuma tak pakai pampers je. Okay. Menerap, lepas tu macam dah ada kekuatan sikit yang masa yang jari kelengkeng bergerak tu kan. Dia rasa kebas. Dia rasa kebas yang mencucuk-cucuk Dah rasa tu balik semula. Dah rasa balik. Tapi sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Bila kebas tu datang, saya try nak macam merangkak lah, nak angkat buntut. Macam baby kan, malunya nak cerita. Yang tu pun dalam masa beberapa minggu, bulan jugalah, sebulan lah merangkak, menerap tu semua kan. Sampailah satu tahap, mak datang, mak cakap, mak bawa tongkat 2 macam tu. Mak Tongkat yang 4 tu. Kuatkan tangan, mak cakap macam tu kan. Rasa macam tu, ya Allah, rasa bersalahnya kat mak. Masa tu cakap, mak minta maaf lah jadi macam ni semua kan. Dia kata jangan naik gunung, dah tahu, dia kata. Senyum je lah masa tu. Lepas tu buatlah fisio. Fisio pun membantu juga. Tapinya bila kebas tu, rupanya bila kita ada movement kan, kebas tu datang. Daripada datang sekali, dia datang selalu. Masa tu memang mood memang swing lah, nak marah je. Kebas yang sakit tu kan, yang kalau tercuit kain pun rasa sakit kan. Macam orang kena apa tu, gaul lah kot. Bukan. Pernah tak yang rasa macam kalau kebas tu, kalau orang cuit pun nak marah, yang mencucuk-cucuk tu? Tak berasa. Tak pernah rasa? Kebas kalau sembahyang Jumaat duduk lama sangat tertidur tu, nak bangun tiba-tiba tak kasi kaki tu ada lah. Macam tu lah, lebih kurang. Lepas tu kebas lama jugalah rasa kebas tu, dia tak hilang. Sampailah boleh berjalan pun, saya start berjalan dengan berjengkit dulu. Proses dari mula buat pergerakan, macam menyerap, nak sampai ke betul-betul boleh berjalan tanpa sokongan, berapa lama? That recovery process tu? 6 bulan juga. 6 bulan. So 4 bulan on wheelchair? Tak. Dalam pada wheelchair tu pun saya dah start dah. Tak ingat sangat lah. Macam tu lah. Tapi bila start berjalan tu happy dah. Tapi walaupun hujung ni je, yang jari kaki hujung ni je yang boleh berjalan dulu. Sini belum rasa lagi. Menjengkit lah. Jengkit. Dah berjalan dah. Dah buat fisio apa semua. Saya buat water therapy. Panggil coach datang buat kat swimming pool. Macam tu lah cerita dia. Tapi lepas tu saya try naik gunung dengan keadaan kaki berjengkit. Gunung mana masa tu? Saya pergi Kashmir, Mahadif. Mahadif 4,000 tapi tak sampai peak lah. Dengan keadaan kaki berjengkit. Jengkit dengan tongkat 2. Cubalah. Kenapa nak pergi juga? Kenapa nak dalam pergi juga? Dalam keadaan yang kata belum pulih sepenuhnya. Adakah nak menunjukkan kepada orang lain aku boleh, ataupun sebab dah bayar ke? Sebab dah bayar. Sebab dah bayar. Tak. Sebenarnya kalau saya duduk je, saya tak buat apa-apa. Jadi sekurang-kurangnya ada satu perkara yang memotivasikan saya. Jadi sebab trip tu pun dah bayar. Ada sokongan kawan-kawan, ada sokongan keluarga walaupun sikit. Redha je lah. Degil nak pergi juga. Degil kan. Degil sikit je. Tapi dekat situ sebenarnya saya banyak physical training. Bila banyak buat physical training, yang kebas tu slowly hilang. Jadi
bila balik Malaysia semula tu, of course lah kena marah juga kan, sebab pergi gunung lagi. Jadi nak cakap macam mana ya? Nothing stop me ke? Okay. Tak tahulah. Jadi perasaan give up tu tak ada. Okay. Saya percaya kalau apa yang kita nak tu, kalau kita berusaha, InsyaAllah kita dapat. Tanpa rasa nak give up. Betul. Okay Ija, by the way Ija, podcast kita pada hari ini ditaja oleh Pavlova by Kate Cozy. Wow. Okay, cair di mulut, lekat di hati. Sekali menarik. makan pasti nak lagi. Okay. Dan Ija, kita nak masuk ke pusingan seterusnya. Kita ada beberapa pusingan ni, kan? Okay. Sekarang ni kita nak bercakap pula, okay, Ija dah boleh berjalan semua tu Okay. Dan Ija lepas tu terpilih untuk mewakili, saya tak tahu dah dia kata mewakili Malaysia ke macam mana ke, tapi Ija berkayak di Sungai Nil. Dan dalam orang kata program tu direkodkan dalam Malaysia Book of Record. Kan? Alhamdulillah. Masa tu saya sendiri sebagai sahabat saya rasa sangat amazed, sangat inspired, sebab kita tak pernah merasakan bahawa you boleh bangkit. Sebab tengok keadaan you 4 bulan berkerusi roda, and then kita nampak of course lah you ada perubahan-perubahan, tetapi dalam masa yang singkat, berapa lama daripada kejadian tu berlaku dan sampai pergi ke Sungai Nil. Sungai Nil berkayak tu? Sungai Nil tu, trip tu bulan 11, exactly One one year. year. Exactly 1 year. Okey, saya tanya, trip yang berkayak di Sungai Nil yang masuk Malaysia Book of Record ni, memang dah dirancang lebih awal sebelum pergi ke Damavan ataupun selepas tu? Tak. 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 Actually sebenarnya dalam proses saya, ni kita balik ke belakang semula. Masa saya lumpuh tu bulan 11. Bulan 12, awal bulan 1, saya naik menara KL menggunakan kekuatan tangan dengan Adam. Ada bila kita balungan tangan tu? Okey. Saya naik itulah KL Tower dengan tangan. Dengan dia. Kerja gila Okey. Jadi kat situ saya rasa kaki saya dah tak kuat. Saya mungkin akan lumpuh selama-lamanya masa tu, bulan 1 tu. Jadi saya masih ada tangan. Saya masih ada kudrat kat tangan. Jadi saya nak sesuatu untuk diri saya sendiri, untuk mungkin anak cucu kenang ke kan, ataupun untuk kepuasan diri sendiri. Saya terjumpa satu iklan, dia mencari pengkayak Malaysia, wakil negara. Jadi saya submit resume. Saya submit resume, pencapaian, tapi saya cakap masa tu kekuatan kaki saya tak ada. Ija beritahu lah saya declare semua. paralyzed semua tu. Okey. Saya declare semua. Seramai 72 peserta. Okey. Yang pergi ke selection. Pergi selection. Lepas tu selection kedua 35. Masa Ija pergi tu dah boleh berjalan ke ataupun masih lagi paralyzed? Masa pergi pemilihan yang mula tu? Jengkit. Jengkit. Okay. Tapi saya declare dalam form semua, saya paralyzed semua. Kita cuba je lah kan. Kita kalau tak cuba tak tahu. Betul. Jadi lebih baik mencuba. Yes. Betul. Lepas tu dipanggil interview buat fitness test. Masa dia buat fitness test tu ada berlari. Saya cakap tak dapat dah ni. Tak lepas sangat. Kan? Berjalan pun berjengkit kan. Tak lepas lah. Memang saya tak lepas. Tapi saya kata saya ada kekuatan tangan. Saya, kelebihan saya masa tu saya dah naik menara KL. Dengan menggunakan kekuatan bahu dan tangan. Jadi kayak ni tak guna kaki pun. Betul. Saya rasa. Saya cakap kita gunakan kekuatan tangan. Cuma nak cari fitness lah. Fitness. Masa tu lah kita orang dah dapat tujuan yang terbaik tu. Saya terpilih, alhamdulillah. Dia punya dia panggil training schedule dia banyak juga menggunakan kaki. Antaranya naik tangga dekat Batu Cave, naik Bukit Broga, carry kayak, and berenang. So jadi, macam ni jawab? Berenang pun saya tak boleh. Kan? Tapi
berenang tu kena dengan PFD. Okey. Kita buat je lah. Kita buat juga. Yang naik batu cave tu? Naik batu cave tu, saya naik menggunakan kekuatan hujung jari. Okey. Carry bag sebab Masa ni dah final 7 lah. Final Okey. 7. Tapi saya bagi tahu dekat coach masa tu, saya memang kalau suruh berlari apa semua Tak boleh. tak boleh kata. Saya bukan penat tapi kaki saya lembik saya kata. Kalau tak percaya kita boleh cuba. Memang masa tu dia buat beep test. Kan? Beep test. Heart rate rendah sangat. Tapi saya dah terjelepuk jatuh. Okey. Jadi dia orang faham kat situ bila berkayak tu menggunakan kekuatan tangan sahaja. Itulah terpilih. Alhamdulillah. 200 yang kita target 250 km habis dalam masa 5 hari. Okey. So tercapai 250 km Tercapai dalam masa 5 hari. 5 hari. Alhamdulillah. Tahniah Ija. Terima kasih. Tahniah. Okey. Malunya. Dalam tempoh latihan tu pernah tak Ija rasa yang Ija ni akan jadi beban kepada tim? Ada. Bila di sana nanti? Ada. Tapi macam mana Ija lawan perasaan tu? Actually kita punya solid training tu macam masuk askar. Saya rasa lah macam masuk askar. Ada yang kena menerap, semua merangkak semua kan. 3 bulan, sepanjang 3 bulan tu saya memang declare dengan kawan-kawan. Saya kata saya mungkin akan menyusahkan korang kata satu tahap nanti. Tapi Alhamdulillah kawan-kawan very supportive. Now, these 7 orang ni memang dah kenal ke ataupun Tak. kenal masa di situ? Kenal masa kat situ. Dan diorang bagi kerjasama yang baik untuk macam dia tak kata macam aduh perempuan ni terpilih juga. Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, Sebab Coach Azra Zabani ni dia ada satu method untuk mencari chemistry. Okey. Kita ada satu dipanggil apa ya? Test untuk mencari chemistry. Okey. Jadi 7-7 ni dalam masa 3 minggu tu kalau tak ada chemistry dismiss. Ada tak pergi camp mana-mana duduk Ada. seminggu Ada. get together? Ada. Adalah. Dan persahabatan tu masih kekal sampai sekarang? Kekal sampai sekarang. Bukannya habis nil, Tak ada. habis ekspedisi, habis persahabatan tidak? Tak ada. Masih kekal sampai sekarang? Ya. 7 orang? Yeah. Actually 14 orang. The last 14 tu kekal sampai sekarang. Bulan 7 tahun berikutnya kita ada buat kayak Malaysia Board of Record juga dengan UiTM daripada PD sampai Riau. Yang tu kita ambil lah. Mungkin yang 7 yang asal Magnificent 7 tu tak lepas pergi semua, komitmen kerja apa semua, kita select lah daripada 14 tu. I see. Yang tu pun Ida terlibat juga? Terlibat juga. Okey. So 2 kali lah nama tercatat dalam Malaysia Book of Records? Sebenarnya 3. 3 kali? Yang kali ketiga ke mana pula? Yang kali ketiga tahun lepas orienteering kayak dekat Lenggong. Okey. Selama 12 jam. 12 jam non-stop? Non-stop. Okey. Sebenarnya cerita Ija ni kalau kita perhalusi, kita tengok betul-betul dia sangat memberi satu inspirasi lah. Dan mungkin boleh menyuntik semangat kepada mereka yang sedang diuji. Kan? Kalau kita dengar dari peringkat awal tadi, dia ada ups and downs. Betul. Okey. Mungkin banyak down di peringkat awal sebelum dia up, kan? Maknanya seperti saya tadi ada perasaan nak give up, kan? Perasaan tu ada. Maknanya nak berdamai dengan takdir. Ya, ada, betul. Kan? Tetapi macam Ija cakap tadi lah, selagi mana kita nakkan sesuatu, kita keep on fighting, don't stop, insya-Allah akan ada sinar di hujung terowong tu. Kan? Betul. There's light at the end of the tunnel. So mungkin Ija, as a parting words, okay, untuk Ija kongsikan sesuatu, mungkin mutiara kata kepada orang penonton-penonton kita di luar sana yang mungkin sekarang ini sedang diuji, tak kisahlah apa bentuk ujian pun, okay, atau dilanda musibah, okay, yang mungkin dalam peringkat yang orang kata nak give up, okay, apa yang Ija boleh katakan kepada mereka untuk menyuntik semangat kepada mereka that there is a hope for you? Dia macam ni, kita jangan compare hidup kita dengan orang lain. Okay. And kalau kita nak tengok kesusahan
setakat mana susah yang kita lalui tu, ramai lagi yang lagi susah. Contohnya, kita bangun esok kita masih bernafas. Sedangkan ramai lagi yang koma terbaring tu nak bangun semula. Jadi kenapa kita nak terus-terus rasa down, kita nak terus-terus give up? Kita boleh bangun. Itu adalah pilihan kita. Sama ada kita nak terus down ataupun kita nak bangkit semula. Kalau kita bangkit semula, kita boleh bagi inspirasi pada orang lain atas apa yang berlaku sebelum ni. Okay, thank you very much Ija. Okay, sesuai dengan tajuk untuk podcast kita pada hari ini iaitu bangkit sebenarnya, walaupun saya tak nyatakan dari awal, tetapi kita nak bercerita tentang kebangkitan seorang wanita bernama Rosliza Saad. Okay, yang mana saya boleh katakan dari wheelchair ke Sungai Nil. Kan, kalau saya boleh orang kata ringkaskan daripada wheelchair ke Sungai Nil, daripada seorang yang merasakan tiada harapan untuk kembali pulih, dan kepada seorang yang namanya tercatat 3 kali di Malaysia Book of Record. Tahniah Ija, and thank you very much for joining us today. Okay, saya doakan semoga Ija terus diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusan harian, insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.